Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Aizat bin Saari, wakil dari Kumpulan 1. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan strategi dan kesan penurunan berat badan oleh dewasa berbangsa Cina di bawah kelolaan Profesor Madya Dr. Muhammad Razif Syaril. Ini pula adalah isi kandungan. Ini adalah ahli Kumpulan 1 yang terdiri daripada 7 orang ahli termasuk saya. Untuk bahagian pengenalan, berdasarkan data yang diambil dari portal MyHealth KKM, menunjukkan bahawa terdapat dua strategi utama dalam penurunan berat badan, iaitu dengan mengawal pengambilan makanan berlebihan serta meningkatkan aktiviti fizikal bagi membantu membentuk berat badan yang ideal. Pengambilan makanan bergula, berminyak serta mempunyai kolesterol yang tinggi harus dikawal serta diambil dalam kadar kuantiti yang disarankan. Dalam memastikan berat badan yang ideal diperolehi, setiap individu boleh mengukur berat badan mereka melalui cara pengiraan BMI. Kadar BMI diukur dengan mengambil kira berat badan seseorang dan dibahagikan dengan tinggi darab tinggi yang dimiliki oleh mereka. Berat badan ideal adalah daripada 18.5 hingga 24.9 dan kurang daripada itu adalah kurang berat badan. Lebih pula adalah dikategorikan sebagai berlebihan berat badan atau obes. Dalam kajian yang dilakukan oleh National Heart, Lung and Blood Institute di US mendapati 5 hingga 10% penurunan berat badan dalam tempoh 6 bulan secara konsisten merupakan langkah terbaik dan mampu menghindarkan kita daripada penyakit tidak berjangkit seperti serangan penyakit jantung dan lain-lain. Menurut kepada laporan NHMS 2019 menyatakan bahawa kaum Cina kurang mengalami masalah berat badan dan obesiti berbanding dengan kaum lain di Malaysia. Manakala kaum India mengalami masalah berat badan dan obesiti paling tinggi iaitu 63.9%. Selain itu, laporan juga menyatakan bahawa satu daripada dua individu dewasa mengalami masalah berlebihan berat badan atau obesiti dan terdapat beberapa strategi yang diguna pakai dalam penurunan berat badan yang efektif. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai persoalan kajian dan hipotesis kajian. Persoalan kajian ini adalah, adakah terdapat hubungan di antara strategi serta kesan penurunan berat badan dengan kategori peratusan penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina? Manakala, hipotesis kajian pula adalah, terdapat hubungan signifikan strategi aktiviti fizikal dan pemakanan terhadap penurunan berat badan kurang atau lebih daripada 10% oleh dewasa berbangsa Cina. Berikut merupakan objektif kajian ini. Objektif umum adalah menentukan hubungan strategi dan kesan penurunan berat badan kurang atau lebih daripada 10% oleh dewasa berbangsa Cina, manakala objektif khusus terbahagi kepada 4 iaitu menentukan peratus penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina, menentukan hubungan di antara strategi pemakanan penurunan berat badan dan kategori peratus penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina, menentukan hubungan di antara tahap aktiviti fizikal dan kategori peratus penurunan berat badan di kalangan dewasa berbangsa Cina, dan akhir sekali, menentukan hubungan di antara kesan terhadap keadaan fizikal, interaksi sosial, kesihatan mental, emosi dan kategori peratus penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina. Seterusnya, untuk metodologi kajian reka bentuk analisis data sekunder, kajian hirisan lintang atau cross-sectional study digunakan. Populasi kajian adalah dewasa berbangsa Cina warga negara Malaysia yang berusia antara 18 hingga 65 tahun. Lokasi kajian ialah seluruh Malaysia melalui bahan di media sosial. Instrumen kajian ini menggunakan borang soal selidik yang mengambil kira faktor sosio, demografi responden, sejarah penurunan berat badan dan pengurusan, tabiat pemakanan, tahap aktiviti fizikal dan jurnal iPad. Kajian kami menggunakan kaedah persampalan mudah dengan menggunakan edaran borang Google atau Google Form di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Messenger. Berikut adalah kaedah analisis statistik yang akan digunakan. Bagi objektif 1, untuk menentukan peratus penurunan berat badan dewasa berbangsa Cina, analisa deskriptif digunakan. Bagi 3 objektif seterusnya, iaitu menentukan hubungan di antara strategi pemakanan penurunan berat badan dan kategori peratus penurunan berat badan, menentukan hubungan di antara tahap aktiviti fizikal dan kategori peratus penurunan berat badan, dan akhirnya menentukan hubungan di antara kesan terhadap keadaan fizikal, interaksi sosial, kesihatan mental, emosi dan kategori peratus penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina. Analisa chi-square digunakan.
Berdasarkan carta alih pembersihan data, seramai 179 orang responden telah memenuhi kriteria. Daripada 179 orang subjek, sosiodemografi subjek berdasarkan jantina, majoriti subjek terdiri daripada golongan perempuan iaitu sebanyak 82% atau bersamaan 147 orang dan bagi subjek lelaki sebanyak 18% atau 32 orang. Kebanyakan subjek adalah dalam lingkungan umur 30 hingga 39 tahun. Majoriti subjek tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan. Walau bagaimanapun, dalam kalangan subjek yang mempunyai masalah kesihatan, jenis masalah kesihatan yang paling banyak ialah masalah tinggi kolesterol iaitu sebanyak 54.5%. Peratus penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina menunjukkan seramai 134 orang subjek atau bersamaan 74.9% telah berjaya menurunkan berat badan lebih atau bersamaan 10%, manakala hanya 45 orang subjek atau bersamaan 24.1% menurunkan berat badan kurang daripada 10%. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai hasil kajian objektif 2 iaitu hubungan di antara strategi pemakanan, penurunan berat badan dan kategori peratusan penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina. Ini merupakan 5 strategi pemakanan popular yang digunakan oleh dewasa berbangsa Cina. Ini pula menunjukkan carta pie bagi 5 strategi pemakanan popular yang digunakan. Ini pula jadual yang menunjukkan 5 strategi pemakanan popular yang digunakan mengikut kategori peratusan penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina. Ini pula adalah bar graf bagi 5 strategi pemakanan popular yang telah digunakan. Hasil analisis data, keputusan berdasarkan ujian KAI Kawasan 2 menunjukkan terdapat 4 strategi pemakanan yang menunjukkan keputusan yang signifikan dengan hubungan kategori peratus penurunan berat badan dalam kalangan dewasa berbangsa Cina. Dengan ini dapat dirumuskan hasil kajian bagi objektif 2 menunjukkan strategi pemakanan yang paling popular digunakan adalah kurangkan pengambilan karbohidrat yang tinggi iaitu sebanyak 55.3%, manakala analisa keputusan menunjukkan strategi yang paling signifikan melalui ujian KAI Kawasan 2 adalah hadkan pengambilan makanan yang diproses iaitu nilai KAI Kawasan 2 10.9, P sama dengan 0.001. Yang kedua, amalkan diet yang mengandungi tenaga yang sangat rendah, KAI Kawasan 2 4.75 dan P sama dengan 0.03. Yang ketiga, kurangkan pengambilan produk berkalori, nilai KAI Kawasan 2 3.965, P sama dengan 0.046 dan yang terakhir sekali adalah amalkan intermittent fasting iaitu nilai KAI Kawasan 2 adalah 4.792 dan P sama dengan 0.029. Objektif ketiga kajian ini adalah menentukan hubungan di antara tahap aktiviti fizikal dan kategori peratus penurunan berat badan di kalangan dewasa berbangsa Cina. 5 strategi aktiviti fizikal yang popular digunakan dalam kalangan responden ataupun subjek kajian dipaparkan dalam bentuk carta pie bagi memudahkan pemahaman. Jadual di bawah menunjukkan jumlah peratusan yang dicapai bagi penurunan di bawah 10% dan juga penurunan berat badan lebih daripada 10%. Bar graf ini menunjukkan jumlah yang mencapai penurunan berat badan melebihi 10% dan juga kurang daripada 10% dengan gambaran dua warna yang berbeza. Akhir sekali dapat dirumuskan bahawa strategi aktiviti fizikal yang popular adalah bersenam 30 minit sehari, namun keputusan ujian KAI Kuasa 2 dan Fisher's Exact menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara kesemua strategi aktiviti fizikal dengan kategori penurunan berat badan. Jadual menunjukkan hasil kajian berdasarkan objektif 4 iaitu menentukan hubungan di antara kesan terhadap keadaan fizikal, interaksi sosial, kesihatan mental, emosi dan kategori peratus penurunan berat badan di kalangan dewasa berbangsa Cina. Hasil kajian berdasarkan objektif 4 mendapati bahawa 1. Keadaan fizikal subjek 56.4% adalah bertambah baik. Kedua, kesihatan mental dan kawalan emosi 48.0% adalah bertambah baik. Ketiga, interaksi sosial 41.3% adalah bertambah baik. Keputusan ujian KAI Kuasa 2 menunjukkan kesemua kesan terhadap keadaan fizikal, interaksi sosial, kesihatan mental dan emosi subjek
tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kategori penurunan berat badan. Terima kasih Azli. Saya akan membuat perbincangan tentang kajian ini. Pertama, majoriti subjek berjaya menurunkan sebanyak 5 hingga 10% berat badan daripada berat badan maksimum, di mana penurunan ini dikatakan sebagai penurunan yang klinikal secara signifikan kerana ia dapat memberi banyak manfaat kepada kesihatan. Selain itu, menghadkan pemakanan berkarbohidrat adalah strategi yang paling popular digunakan di kalangan subjek kali ini. Ia disokong oleh kajian yang lepas, iaitu mengamalkan diet rendah karbohidrat dan kalori. Kemudian, hasil kajian ini adalah selaras dengan kajian lepas yang menunjukkan strategi aktiviti fizikal yang paling kerap digunakan adalah bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Seterusnya, majoriti subjek berasa keadaan fizikal semakin bertambah baik. Hasil kajian ini adalah selaras dengan hasil kajian lepas yang menunjukkan skor terhadap imej tubuh dan harga diri telah bertambah baik selepas mengikuti program panduan pemakanan atau senaman. Kemudian, interaksi sosial subjek juga bertambah baik, kemungkinan besar disebabkan melakukan aktiviti senaman bersama dengan rakan sebaya atau kumpulan senaman. Kajian lepas menyatakan kebanyakan orang dewasa lebih selesa bersenam dengan rakan sebaya sebagai teman dalam proses penurunan berat badan. Akhir sekali, kesihatan mental dan kawalan emosi juga bertambah baik setelah berjaya menurunkan berat badan. Ia disokong oleh kajian lepas yang menunjukkan terhadap hubungan yang positif antara jumlah berat badan yang telah diturunkan dengan pengurangan dalam simptom kemurungan. Terima kasih. Kesimpulannya, strategi pemakanan merupakan strategi yang paling popular digunakan oleh dewasa berbangsa Cina berdasarkan kategori peratus penurunan berat badan. 74.9 subjek berjaya menurunkan lebih atau sama dengan 10% berat badan. Hanya 24.1% menurunkan berat badan kurang daripada 10%. Strategi menghadkan pengambilan makanan yang diproses, mengamalkan diet yang mengandungi tenaga yang sangat rendah, mengurangkan pengambilan produk berkalori dan intermittent fasting menunjukkan hubungan signifikan dengan kategori peratus penurunan berat badan. Tiada hubungan yang signifikan antara kesemua strategi aktiviti fizikal dengan kategori peratus penurunan berat badan. Dan akhir sekali, tiada hubungan yang signifikan juga di antara semua kesan terhadap keadaan fizikal, interaksi sosial, kesihatan mental dan emosi subjek dengan kategori peratus penurunan berat badan. Ini adalah senarai rujukan. Terima kasih kepada semua sudi mendengar dan memberi perhatian penuh. Sekian, terima kasih.